mampu membantu anda untuk menguruskan harta anda berlandaskan hukum syariah Islam. Pengurusan harta di RHB boleh membantu anda untuk mengumpul, melindungi, menyucikan serta mengagihkan harta melalui 4 perkhidmatan yang kami tawarkan mengikut prinsip hukum faraid. Pastikan pengurusan harta anda mengikut proses syariah yang telus serta amanah. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-89267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ini bukanlah jodoh, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R. Buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi pracetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi informa Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi informa Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah. وَمَنْ أَحْزَنَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُولْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kota Baru 89.8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami dari Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama destinasi IKIM, Alhamdulillah untuk jam kedua ini kita membawa kepada anda insya-Allah rancangan Tariq An-Nur Jalan Cahaya. Dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan insyaAllah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Alhamdulillah tetamu untuk rancangan Tariq An-Nur ini, jurulatih kita bersama Tuan Riza Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datin apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Tuan Rizal sihat ya?
Alhamdulillah sihat, luar biasa, Masya Allah. Bila dengar suara yang bagi Datin, lagilah semangat kita petang ni, insyaAllah. Masya Allah. Dan kita petang ini kita nak membakar semangat juga ni untuk InsyaAllah. Alhamdulillah. Dengan kata-kata, itulah tajuk untuk petang ini bersama Tuan Rizal yang kita nak belajar. Kata-kata membakar semangat. Dan untuk waktu ini bersama Tuan Rizal, untuk mukadimah silakan. Right, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. So sekali lagi yang bagi Datin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar, rakan-rakan yang dihormati dan didoakan dengan kebaikan. Mungkin ada yang sedang memandu pulang yelah, kita long weekend kan Datin. So hati-hati memandu pulang, ataupun yang mungkin masih bekerja macam kita ni, so mungkin on the way balik kerja tu hati-hati memandu lah. Dan macam yang bagi Datin mention tadi, topik kita pada petang ni yang bagi Datin adalah kata-kata pembakar semangat. Kata-kata yang membakar semangat. Sebelum tu mungkin pada rakan-rakan yang tak sempat dengar last week punya topik minggu lepas adalah tentang bercakap tanpa bercakap. Tapi kali ni kita nak bagi satu special, which is kata-kata yang membakar semangat. Jadi kepada anda, mungkin kepada ibu-ibu, yang ni sangat penting. Macam mana kita nak membakar semangat anak-anak kita. Kepada ayah-ayah, macam mana kita nak membakar semangat anak-anak kita. Kepada semua ketua-ketua, leader-leader, ketua-ketua jabatan, business owner, macam mana kata-kata ni membakar semangat. Kita akan kongsikan ada 5 ciri-ciri kata-kata yang bakal membakar semangat orang di sekeliling anda, insyaAllah. Okey, sebelum tu yang bagi Datin dan pada rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kita semua sedia maklumkan isu yang kita hadapi sekarang, seluruh dunia sedang meratapi saudara mara kita yang berada di Palestin, Masya Allah. Dan bila kita tengok kan Datin, kita tonton video, kita tonton social media yang menunjukkan ucapan-ucapan, kata-kata daripada rakyat Palestin. Ada yang merasa syukur sebab mereka dapat syahid, Masya Allah. Ahli keluarga mereka dapat syahid, Masya Allah. Kita pun rasa macam, wah, diorang punya kepercayaan sangat luar biasa kan. Dan ada juga kita tengok Datin, ada seorang budak ni, bila dia berkata-kata, budak je kot kan, budak, tapi kata-kata dia membakar semangat kita. So kita ni pun yang berada di Malaysia, kita rasa macam, kalau ada senjata aku nak angkat senjata lah kan. Sampaikan dengan kata-kata saudara mara kita yang berada di Palestin yang sedang dianiaya dan ditindas sekarang, membuatkan kita berkobar semangat kita, sampailah kita berjaya boykot ada certain produk. Dan tuan dan puan, bayangkan kata-kata ini kalau kita gunakan untuk membakar semangat anak-anak kita, membakar semangat orang di sekeliling kita, impaknya sangat luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan, petang ni kita nak bahas tentang kuasa kata-kata. Sebabnya kata-kata ni adalah pembakar semangat. Tapi Datin, kata-kata juga adalah pembunuh semangat. Jadi kita nak alihkan kata-kata tu sebagai pembakar semangat lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak bahas lebih lanjut topik kita pada petang ni, yang mana topik ni sangat penting. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh sediakan pen dan kertas, sila salin. Dan pada rakan-rakan yang sedang memandu, teruskan memandu. Jangan lupa untuk save kita punya audio ataupun tonton semula, supaya selepas ni kita dapat insya-Allah berkata-kata dan akhirnya membakar semangat orang yang kita sayang, insya-Allah. Okey, sebelum tu Datin kan, dan pada semua pendengar, mungkin ada yang kata, Tuan Rizal punya kata-kata petang ni membakar semangat ni. So inilah rahsianya. Nanti saat lagi kita akan bahas. So tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu kita nak tahu apa itu semangat dan kenapa semangat ni penting. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang semangat ni mengikut Kamus Dewan adalah roh yang terdapat dalam segala makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, DBP telah mendefinisikan semangat ni sebagai perasaan hati. Dan antara definisi yang telah didefine ataupun didefinisikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah kemahuan untuk melakukan sesuatu.
So petang ni kita nak bahas tentang semangat yang mana kita nak mahu untuk melakukan sesuatu. So tuan-tuan dan puan-puan, soalan dia adalah penting tak semangat ni? Seberapa penting banyak mana kepentingan semangat ni adakah kita mungkin ada yang kata alah tak payahlah nak pumpang nantilah las apa yang kita boleh buat kan dalam isu Palestin. So again tuan-tuan dan puan, jangan underestimate kata-kata ataupun kuasa kata-kata ni, sebab semangat ni sangat penting tuan-tuan dan puan. Dan again bila kita sebut tentang semangat ni kan, apa kepentingan dia Datin, dan kepada semua pendengar-pendengar yang saya hormati dan doakan dengan kebaikan, dia ada 3 kepentingan utama. So 3 kepentingan utama semangat ni, yang pertama dia menaikkan motivasi, itu yang pertama. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan, semangat ni penting untuk ketahanan kita. Ketahanan kita sama ada mental dan fizikal, itu yang kedua. Dan yang ketiga, semangat ni sangat penting untuk kesihatan mental dan emosi kita. Sekali lagi saya ulang, apa kepahaman ataupun apakah kepentingan semangat ni? Ada 3 kepentingan utama dalam kehidupan kita lah. So yang pertama, dia adalah pembakar motivasi, dan yang kedua, dia akan membuatkan kita tahan dari segi mental dan fizikal, dan yang ketiga, dia membuatkan kita sihat mental dan emosi, insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak bahas dengan lebih lanjut, saya nak share satu cerita lah Datin, dan pada semua rakan-rakan yang dihormati sekalian. Masa PKP awal-awal dulu kan Datin, bila kerajaan mengumumkan yang kita punya aktiviti dilimitkan. So masa tu saya masih ingat lagi masa tu. So bila PKP di-announce, syarikat kami yang mengendalikan training, ada certain training terpaksa ditangguhkan ke satu tarikh yang tak diketahui, dan ada juga training-training yang maksudnya dibatalkan. So nak senang faham lah memang kami masa tu memang tak tahu nak buat apa kan. In fact masa tu ada certain company yang maksudnya dah naudzubillah dah bungkus lah. So tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menghadapi situasi di luar jangka masa tu Datin, dan pada rakan-rakan pendengar, satu perkara yang kami ada masa tu, so apa dia Datin? Semangat. Walaupun kita dah tak ada job masa tu, walaupun job kita uncertain, walaupun masa tu saya pun fikir, sebagai seorang ketua macam manalah kita nak bayar gaji staff, sebagai seorang ketua macam manalah kita nak bayar tiap-tiap bulan kita punya komitmen dengan dengan kita punya expenditure lagi dan macam-macam lagi lah. So masa tu tuan-tuan dan puan, risau, memang risau lah tapi again, satu perkara yang kita ada masa tu iaitu semangat. Jadi apa terjadi masa tu Datin? Bila PKP yang pertama di-announce, kita masa tu tak boleh keluar tau. Jadi apa yang kami buat, tiap-tiap hari kami live. Live di social media. Masa tu tak tahu lagi apa nak buat ni kan. So tiap-tiap hari, saya masih ingat lagi, petang saya live pukul 3, malam saya live pukul 9. Petang saya live pukul 3, malam saya live. Dan live tu pula durasinya lama. So tuan dan puan, masa tu sebulan non-stop saya live saja tanpa arah tuju. So kita dengan kata mudah, kita ada semangat je lah masa tu. So tuan dan puan, berlalu masa, selepas sebulan, ramailah orang komen Datin, Tuan Rizal, boleh tak bagi tips macam mana nak live dengan confident? So banyaklah soalan-soalan macam tu kan. So bila kita tengok soalan-soalan yang lebih kurang sama, kita mendapati bahawa orang-orang yang berada di luar sana mempunyai ataupun menghadapi masalah live streaming sebab mereka tak confident. Jadi daripada situlah Datin, Masya Allah, keluar idea kita, how if kita buat satu modul live streaming with confidence. Dan Alhamdulillah Datin, dengan asbab dan dengan semangat tu lah kita telah membina satu modul live streaming with confidence, dan daripada situlah kita survive, dan daripada situlah banyak lagi modul-modul yang lahir daripada apa tuan-tuan, daripada semangat. So tuan dan puan, poin saya adalah bila kita sebut tentang semangat ni sangat penting. Dan kalau anda tanya saya, semangat ni nombor 1. Strategi, ilmu, pengalaman itu nombor 2. Penting, tapi tuan dan puan, kalau kita ada strategi, tak ada semangat, tak jadi juga. Kalau kita ada attitude tapi tak ada semangat, tak jadi juga. Kalau kita ada experience, kita tak ada semangat, tak boleh juga tuan-tuan. Jadi poin saya adalah semangat adalah nombor 1 untuk kita terus bertahan, untuk terus kita bermotivasi, dan untuk kesihatan mental dan emosi kita. Soalan dia adalah macam mana kita nak bercakap dan akhirnya membakar semangat anak-anak kita, tim kita, audien kita ataupun orang sekeliling kita. So kalau nak tahu,
Tunggu. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Rizal. Sungguh bersemangat untuk petang ini yang para pendengar tak sabar-sabar kita nak tahu apa kata-kata yang membakar semangat ini. Untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini banyak tipsnya bersama Tuan Rizal dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk dipanggil sebagai melampau batas, dan dia melakukan sesuatu itu kurang daripada yang dituntut oleh agama, itu juga dipanggil sebagai melampau batas. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur, dan Alhamdulillah masih bersama jurulatih komunikasi kita Tuan Rizal Rashid membincangkan tentang kata-kata membakar semangat. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, tak sabar-sabar untuk kita nak tahu apa kata-kata membakar semangat ini. Bersama Tuan Rizal, silakan. Okey, terima kasih Abang Datin. Dan pada rakan-rakan yang mungkin baru tune in, pada petang ni kita nak bahas satu topik yang sangat penting, iaitu kata-kata membakar semangat. Dan petang ni insya-Allah kita akan belajar apakah 5 ciri-ciri kata-kata yang insya-Allah akan dapat membakar semangat. Mungkin anak kita sedang down, mungkin dia nak exam ni contoh, ataupun dia baru habis exam, dia kata ya Allah susahlah exam tadi, dan masa tu dia rasa down. So kita sebagai parents, macam mana kita nak bakar semangat anak kita? Ataupun mungkin kita ada stokis, agent, ataupun mungkin orang di bawah kita yang mungkin sekarang ni dia punya sales tengah drop, ataupun mungkin mempunyai masalah kewangan, ataupun mungkin masalah dengan keluarga. Macam mana kita nak membakar semangat dia supaya motivasi dia naik? So tuan dan puan kena dengar perkongsian ni sampai habis. Okey, tuan dan puan, sebelum kita nak bahas ada 5 ciri-ciri kata-kata yang dapat membakar semangat, saya nak kongsikan satu kisah lah Datin, yang mana kisah ni terjadi tahun 2010, saya tak ingat. So masa tu Datin, saya hadir ke satu majlis ilmu. Nak dijadikan cerita, penceramah yang sedang memberikan ceramah ni, dia bagi tahu tentang rokok tau. Dan bagaimana rokok ni satu, of course haram lah hukumnya. Dan yang kedua, dia adalah satu perkara yang tak bagus. Walaupun
kita sebagai seorang lelaki mungkin ada yang kata, susahlah tuan nak berhenti merokok. Berhenti merokok ni lebih susah berbanding nak buat satu bisnes contohnya. So bayangkan Datin, bila speaker tu, bila penceramah tu dapat bakar semangat orang-orang yang berada dalam dewan tu, bukan seorang, bukan dua orang, bahkan puluhan orang yang, yelah kebetulan masa tu diorang merokok kan, dia ambil kotak rokok, dia buang Datin, Masya Allah, depan mata dia siap buang, macam dia menyampah lah tengok rokok diorang ni, maksudnya masing-masing yang ada rokok masa tu dia buang. So bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, itulah kuasa kata-kata yang mana bila kita dapat membakar semangat, insya-Allah kita akan dapat membuatkan orang bertindak dengan cara yang positif, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, again soalan dia adalah macam mana kita nak make sure ataupun memastikan kata-kata kita dapat membakar semangat orang di sekeliling kita. So ada 5 ciri-ciri Datin, ada 5 ciri-ciri, ada 5 teknik bagaimana kata-kata kita insya-Allah akan dapat membakar semangat orang. So yang ni tuan-tuan dan puan kena salin lah. So yang pertama, kata-kata kita suara mesti jelas. Itu yang pertama. So tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang kejelasan suara ni tak semestinya berdegar-degar macam petang ni. Saya mungkin ada yang kata, "Uish, Tuan Rizal ni berdegar-degar ni. Saya tak boleh berdegar-degar ni." Tak semestinya berdegar-degar tuan-tuan dan puan-puan, tapi sekurang-kurangnya kalau kita nak dapat membakar semangat orang yang kita nak bakar semangat, suara kita mesti jelas, wajib jelas. Dia tak boleh, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini orang pun macam tak dengar. So itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama. Maksudnya bila kita nak membakar semangat orang, rules yang pertama, suara kena jelas. Dan tuan dan puan, yang lebih bagus bila kita menyampaikan satu-satu message yang penting, kita message ataupun kita sampaikan dengan sepatah-sepatah. So kalau anda perasan, petang ni bila saya bercakap dengan tajuk ciri-ciri kata-kata yang membakar semangat, saya pause ataupun saya ada jeda dia. Maksudnya saya bercakap dengan sepatah-sepatah. So itu adalah rules yang pertama ataupun ciri-ciri yang pertama. Suara kita mesti jelas, dan kalau kita nak sampaikan message yang penting, kita perlu bercakap dengan sepatah-sepatah. Maksudnya ada pause, ada jeda. So itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata anda perlulah memberi harapan. Sekali lagi saya ulang, yang kedua, ciri-ciri kata-kata yang dapat membakar semangat orang yang anda nak bakar ni. Ciri-ciri kedua adalah ia mesti memberi harapan. So soalan dia, harapan ni apa dia? So harapan ni adalah satu bentuk keyakinan yang kuat untuk meraih sesuatu yang diinginkan di masa depan. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan, apa maksud harapan ni? So harapan ni adalah satu bentuk keyakinan yang kuat untuk meraih sesuatu yang diinginkan di masa hadapan. So saya nak quote tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kata-kata daripada salah seorang leader, iaitu saudara Abu Ubaidah. Mungkin yang bagi Datin dan kita semua pernah dengar quote ni. Dia kata, jaga wuduk kalian. Tidak lama lagi kita akan solat berjemaah di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Saya bercakap ni meremang dulu, Masya Allah tuan-tuan. So again, yang kedua, bila kita bercakap yang mana kita bercakap akan memberi harapan kepada orang tu. So again, apa maksud harapan? Harapan adalah suatu bentuk keyakinan kuat untuk meraih sesuatu yang diinginkan, yang orang tu inginkan di masa hadapan. Maksudnya, bila kita bercakap dengan anak kita, bila kita bercakap dengan staf kita, kita mesti memberikan dia harapan. InsyaAllah, mungkin kali ni kau tak sukses lagi, tapi keyakinan aku adalah kau punya kejayaan adalah kejayaan tertangguh. Jangan risau, mungkin ini adalah anda punya proses contohnya. Dan kita semua sedia maklum, proses is dirty. So do the best. So again, kita nak membakar semangat ni perlulah berunsur-unsur yang memberikan harapan. So itu adalah yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kata-kata anda boleh digambarkan. Sekali lagi saya ulang, yang ni penting kepada ibu-ibu, ayah-ayah, kepada semua pendidik, kepada semua leader-leader yang mungkin ada anak yang sedang down, ada pelajar-pelajar yang stres, tension, mungkin ada anak-anak buah kita yang perlukan motivasi sebagai seorang kita sebagai seorang leader. So apakah ciri-ciri kata-kata yang insya-Allah dapat membakar semangat mereka? Yang ketiga adalah
kata-kata yang boleh digambarkan. Contoh kan, mungkin kita kan sebagai seorang pensyarah ataupun pendidik, so kita bagi tahu dengan anak murid kita ataupun mungkin anak didik kita, so kita bagi tahu, saya boleh bayangkan lah habis saja semester ni, you all semua dapat pakai jubah konvo, dapat pakai motorbot, dan akhirnya satu-satu berjalan. Kita sebutlah nama student kita, contoh Alia berjalan daripada tangga ke pentas menerima anugerah naib chancellor, anugerah khas naib chancellor, dan masa tu your parents di bawah senyum dengan memberikan tepukan. So again, kata-kata yang membakar semangat adalah kata-kata yang boleh digambarkan. So, elakkan daripada menggunakan kata-kata yang tidak boleh digambarkan. Contoh, saya yakin dan percaya nanti you akan jadi seorang yang berjaya. So, berjaya tu macam mana So, mungkin kita bercakap dengan staff kita, saya sangat yakin, insya-Allah tahun ni you akan dapat APC lah. Saya boleh bayangkan you berjalan di APC, di pentas APC, orang ambil gambar, orang ucap tahniah, bila post di social media orang kata wah tahniah, congratulations. So tuan dan puan, poinnya adalah bila kita bercakap, kata-kata yang dapat membakar semangat adalah kata-kata yang boleh digambarkan. Mungkin kepada ibu-ibu kan, kadang-kadang kita bercakap dengan anak kita, Umi ataupun Mama doakan adik berjaya, dan Mama selalu gambarkan adik berjaya dunia akhirat. So selepas ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bagi tahu dengan anak kita, mungkin dia tengah down dalam bisnes dia. So ibu kan selalu doa, dan ibu punya imajinasi masya-Allah. Next year Along, insya-Allah bisnes Along akan meletup, insya-Allah. IKIM akan panggil, insya-Allah, dan Along akan dapat anugerah usahawan cemerlang. Along juga akan diinterview di mana-mana stesen TV, dan setiap hari Along punya motivasi akan dapat memberi semangat kepada semua orang. So, poin saya yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata yang dapat membakar semangat adalah kita boleh gambarkan kata-kata itu. Jadi maksudnya, selepas ini tuan-tuan dan puan, sekiranya kita nak membakar semangat kita, staff kita just jangan bercakap saja, tapi kita dah bercakap dengan jelas, memberi harapan, dan kemudian harapan-harapan kita tu boleh digambarkan, tuan-tuan dan puan-puan. So, itu adalah 3, dan seterusnya insya-Allah kita akan sambung selepas ni. Tunggu insya-Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Penuh semangat. Alhamdulillah untuk kita mengetahui 3 perkara yang kita boleh lakukan dengan kata-kata membakar semangat ini. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala, kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi inforia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia.
Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika, naga mewakili kebudayaan Cina, burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba, aliran air mewakili kebudayaan Greek purba, dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Empuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama untuk Tariq An-Nur pada petang ini bersama jurulatih komunikasi kita Tuan Rizal Rashid masih membincangkan tentang kata-kata membakar semangat. Tadi para pendengar dah bersemangat dah, tapi lebih bersemangat nak tahu lagi tips seterusnya bersama Tuan Rizal. Silakan Tuan. InsyaAllah. So, terima kasih sekali lagi Mbak Giratin dan pada rakan-rakan yang dah mendengar tadi, kita telah bahas ataupun kita sedang bahas apakah 5 ciri-ciri kata-kata yang membakar semangat. Dan kita semua sedia maklum tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang kata-kata ni sangat powerful. So, jangan sekali-kali underestimate, jangan sekali-kali merendahkan kata-kata. Contoh, dengan laungan-laungan Free Palestine, contoh, kita nak memboikot certain barang, contohnya. Kadang-kadang ada di antara kita yang kata, alah, tak payahlah nak cakap je. Apa kita boleh buat kan? Bukan kita boleh angkat senjata pun. So, tuan dan puan, jangan sekali-kali underestimate kata-kata, sebab kata-kata ni dapat membakar semangat, dan dengan semangat inilah insya-Allah kita akan dapat meneruskan tindakan ataupun melakukan satu-satu tindakan. Dan tadi kita telah bahas ada 3 ciri-ciri kata-kata yang dapat membakar semangat, dan kita nak bahas lagi 2, dan mungkin ada yang terlepas tadi. Jom kita ulang sama-sama apakah dia 3 ciri-ciri yang kita telah bahas di slot sebelum ni tadi. So, ciri-ciri yang pertama, kalau kita nak membakar semangat orang dengan kata-kata kita, first kali adalah suara kita kena jelas. Dan saya mention tadi, dia tak semestinya berdegar-degar macam saya sekarang kan. Mungkin ada yang kata, tiba-tiba siapa yang cakap ni kan, berdegar-degarnya suara dia kan. Dan saya yakin, percaya kepada anda yang sedang mendengar, anda pun sedang bersemangat kan. Sebab apa? Saya bercakap dengan penuh semangat. Tapi poin yang pertama adalah, bila kita nak bercakap dan insya-Allah dapat membakar semangat orang, suara kita mesti jelas. Dia tak semestinya berdegar-degar, tapi suara mesti jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, ciri-ciri yang kedua yang telah kita bahas tadi adalah, bila kita bercakap, kata-kata kita memberi harapan. Memberi harapan kepada siapa? Memberi harapan kepada orang yang kita nak bakar semangat dia tu. So, itu adalah yang kedua. Dan ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata kita perlu boleh digambarkan. Oleh siapa? Oleh orang yang kita nak bagi semangat tu. Contoh. Mungkin anak kita nak bagi dia semangat supaya dia boleh masuk sekolah berasrama penuh kan. So, kita sebagai parents, kita bagi tahu, Alung tahu tak? Mama kan, tiap-tiap hari Mama sangat optimis, Mama sangat yakin nanti tahun depan Alung akan pakai baju biru, pakai necktie, pakai songkok, masuk sekolah berasrama penuh. Alung senyum je masa tu, Alung ceria sangat. So, Papa dan Mama banggalah, bersyukur sebab Alung dapat masuk asrama penuh, dan masa tu Alung belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dan kemudian masuk ke universiti dekat universiti sekian-sekian. So, poin saya adalah yang ketiga, kata-kata yang dapat membakar semangat insya-Allah adalah kata-kata yang boleh digambarkan. So, itu adalah yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat, ini pun sangat penting.
Dan bila kita sebut tentang yang keempat ni kan, saya nak kongsikan dengan tuan dan puan satu kisah lah. Kisah ni terjadi pada tahun 2021 Datin. Masa tu saya kehilangan arwah bapak lah, arwah bapak saya. Arwah bapak saya masa tu meninggal pada 15 November 2021. Dan untuk makluman tuan dan puan, sebelum ni saya pernah kongsikan di Motivasi Pagi yang mana arwah bapak saya ni meninggal sebelum kami bertolak ke umrah. Sepatutnya kami mengerjakan umrah 6 hari bulan 12 tahun 2021 Datin. Tapi long story short, arwah bapak saya 9 hari bulan dia sakit perut dan kemudian dia dimasukkan ke ICU. 15 hari bulan dia meninggal. Oi, bayangkan Datin ihram semua dah beli, tinggal jalan je. In fact dia punya beg galas tu kan, dia dah tulis nama dia Rashid Rahim. Dan masa tu Datin, sebelum kami pergi tu kan, nak bagi tahunya, saya sentiasa imagine dalam kepala saya yang saya kalau sampai Masjidil Haram nanti saya nak pimpin tangan bapak saya ni. Tapi bila arwah bapak saya meninggal, maksudnya dream impian itu telah musnah lah. So masa tu kan Datin, ada orang yang datang, dia kata kau sabarlah kau sabarlah, setiap yang hidup pasti akan mati. Masa tu rasa dia nak marah Datin. Sebab apa? Sebab kita kata, ini dalam hati lah saya tak mention lah masa tu, kalau aku tak sabar lama dah aku mengamuk ni. Contohnya. So apa poin yang saya nak sampaikan dekat sini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai antara kita yang nak memberi kata-kata semangat tapi tidak berempati. Jadi yang keempat, kata-kata yang insya-Allah akan dapat membakar semangat seseorang adalah kata-kata yang ada unsur-unsur empati. So soalan dia adalah, apa itu empati? Empati ni adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan. Apa maksud empati? Empati ni adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Okey, saya nak bagi contoh kan. Mungkin dalam case study saya tadi, bila seseorang itu kehilangan ahli keluarga, kalau kita bercakap tanpa empati, so kata-katanya macam ni. Sabar je lah sabar je. Semua yang hidup pasti akan mati. So itu adalah kata-kata yang tidak berempati. Tapi kata-kata yang dengan empati, so kita bagi tahu dia, aku faham perasaan kau. Ini memang adalah waktu yang sangat sukar lah. In fact, aku dulu pun macam tu juga. Tahun 2021, ayah aku meninggal. So, take your time, rest dulu. Kalau ada apa-apa, kau perlukan aku, call je. Contoh. So, again, mungkin kita dengan sahabat kita, dengan empati, kita boleh gunakan dialog yang kedua. Mungkin ada yang terlepas kan? Macam mana Tuan Rizal? Okey, sekali lagi saya ulang. Untuk yang sekiranya kita berhadapan dengan sahabat kita yang kehilangan keluarga, tanpa empati kita akan cakap gini, sabar je lah sabar. Setiap yang hidup pasti akan mati. So itu adalah kata-kata tanpa empati. Tapi kalau kata-kata dengan empati, kita sebut macam ni, aku faham ini masa yang sukar lah untuk tuan ataupun untuk awak. So take your time, rehat dulu. Kalau ada apa-apa perlukan, just call saya je. I will be there insyaAllah. So itu adalah contoh kata-kata yang berempati. Jadi tuan dan puan, poin yang keempat, kata-kata yang insyaAllah akan memberikan semangat kepada seseorang adalah empati. Tuan-tuan dan puan, saya kan Datin, kita tengok di social media kan, kita tengok bagaimana saudara mara kita yang berada di Palestin yang kehilangan keluarga, yang syahid, Masya Allah. Saya tengok tahu, ada satu lelaki ni, dia peluk salah seorang lelaki lain jugalah. Dia kata, dia ada translation kau sabar dia kata, insya-Allah mereka ni syahid. So sama juga dengan anak aku juga syahid. So tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok tu, Masya-Allah, satu kita mengalirkan air mata lah, tapi yang kedua semangat kita sebab ada orang lain yang seolah-olah berada dalam kasut kita. So that is why tuan dan puan, kata-kata yang insya-Allah akan membakar semangat adalah kata-kata yang berempati. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kata-kata yang ada similarity ataupun persamaan. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang persamaan kan,
sebenarnya dalam komunikasi kita suka bercakap dengan orang yang sama dengan kita. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita suka bercakap dengan orang yang sama dengan kita. So, bila kita nak bercakap dan akhirnya nak membakar semangat seseorang ataupun orang yang kita nak bakar semangat ni, kita cari persamaan. Contoh, beberapa tahun lepas saya dipanggil untuk membuat sesi perkongsian lah Datin dengan saya punya junior-junior. Saya dulu bersekolah di Sekolah Menengah Agama Islam Tuan Puan Hajar Rahmah di KK. So saya ni kiranya sekolah agama lah dulu Datin kan. So masa tu Datin, yelah kita kan, ini dulu lah saya tak pasti sekarang lah Dulu kalau orang kata sekolah dekat mana sekolah dekat KK. Sekolah dekat mana? Dekat Sembulan. Sembulan dekat mana? Sebab masa tu dekat Sembulan ada 3 sekolah. Sekolah dekat Makat Sabah ke? Bukan. Sekolah dekat Sunset ke? Bukan. Sekolah dekat mana? Tuan Puan, sekolah agama. Maksudnya kita pun segan nak declare kita sekolah agama. Tapi berlalu masa, Alhamdulillah, kita rasa dengan agama lah sebenarnya dia akan mendidik kita dan dia akan menjadikan kita orang yang insya-Allah Alhamdulillah berjaya lah. So tuan dan puan, ada satu hari tu saya diminta untuk berkongsi di hadapan saya punya super junior lah Dan one of my friend masa tu dia adalah seorang pendidik tenaga pengajar dekat situ. Dia kata gini, dia kata Zal, boleh tak kau tolong bagi tahu dengan adik-adik kita ni, sebab diorang ni dah lemah semangat lah. Hari tu diorang ada satu situasi di mana diorang rasa nak berhenti, sebab diorang rasa macam sekolah agama ni yelah keluar-keluar jadi ustaz, keluar-keluar jadi hakim mahkamah syariah, keluar-keluar jadi pendakwa, macam tak ada masa depan. Dia cakap macam tu. So tuan-tuan dan puan, tuan-tuan yang bagi Datin daripada semua rakan-rakan pendengar, masa tu bila saya bercakap dan saya mencari persamaan. Saya kata, adik-adik yang saya hormati sekalian, saya faham perasaannya bila kita berada di sekolah agama. Kadang-kadang kita rasa, kita sekolah agama ni, kita rasa apa yang kita boleh jadi? Ustaz, guru Jekov, siapa? Guru Kafar, siapa lagi? Hakim mahkamah syariah. So, pendakwah itu je. Tapi untuk makluman anda, saya juga berada di situasi adik-adik dulu. So, masa tu, saya rasa aku ni tak boleh jadi apa yang aku jadi sekarang. Tapi Alhamdulillah adik-adik sekarang dengan guru, dengan ilmu dan kita respect dan adab guru-guru kita, Alhamdulillah mungkin berkat doa guru-guru kita, saya dah dapat apa yang saya dapat sekarang, Alhamdulillah. Dan tuan dan puan, masa tu kan feedback peserta adik-adik ni terus bersemangat Datin. Masya Allah. Jadi apa poin saya yang saya nak sampaikan pada petang ini adalah kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang membakar semangat adalah kata-kata yang insya-Allah ada persamaan dengan orang yang kita nak bagi semangat tu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, kita berhadapan dengan staf kita yang tengah down, mungkin ada masalah kewangan ataupun ada masalah dari segi family. So mungkin kita boleh berikan persamaan. Aku faham perasaan kau, aku pun dulu macam kau juga. Tiap-tiap bulan asal gaji je bayar hutang, asal gaji je bayar bank, asal gaji je bayar loan. Dia seolah-olah aku ni ya Allah kerja untuk bank ke, sampaikan kita sendiri pun tak dapat nak beli kita punya kesukaan. So aku faham perasaan tu. So again, mencari persamaan insya-Allah adalah salah satu cara untuk kita bakar semangat. Apatah lagi bila kita mencari persamaan, ada empathy, kita punya suara jelas dan kita memberikan harapan yang boleh digambarkan, insya-Allah kelima-lima elemen ni masukkan dalam kata-kata kita insya-Allah akan membakar semangat orang yang berada di sekeliling kita. Allahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita banyak belajar dengan Tuan Rizal untuk hari ini dan para pendengar, Masya Allah, penuh semangat untuk lagi membakar semangat rakan-rakan mereka dan juga ahli keluarga mereka, insya Allah. Dan untuk waktu ini, Tuan Rizal, tinggal sedikit masa lagi, cepat sangat masa berlalu, Alhamdulillah, dan penuh manfaat, Alhamdulillah. Untuk waktu ini, ada kata-kata terakhir, pesanan daripada Tuan Rizal, silakan. Jadi sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang kata-kata yang membakar semangat, ada 5 ciri-cirinya. Jom kita ulang sama-sama. Yang pertama, suara yang jelas, itu yang pertama. Dan yang kedua, kata-kata anda memberikan harapan. Yang ketiga, ianya boleh digambarkan. Dan yang keempat, kita berempati. Dan yang kelima, kita ada persamaan ataupun similarity. Jadi sebagai kesimpulan daripada perbahasan kita pada petang ni, saya nak quote apa yang guru saya pesan dekat saya yang bagi Datin. So guru saya pernah pesan, dia kata Rizal, manusia
bukanlah bekas yang kita perlu isi air, tapi manusia adalah sumbu yang kita perlu nyalakan. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan Rahman, guru saya pernah pesan, dia kata, Rizal, manusia ni bukanlah bekas yang kita perlu isi air, tapi manusia ni adalah sumbu yang kita perlu nyalakan. Jadi, nyalakan sumbu orang sekeliling kita, dan salah satu cara untuk kita menyalakan sumbu mereka adalah kata-kata yang membakar semangat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rizal Rashid atas pertemuan dan semangat pada petang ini. InsyaAllah kita bawa ke bila-bila sahaja, insyaAllah. Terima kasih Tuan Rizal. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Euphoria Islami, semuanya diikim. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 13 November 2023. Kota Kinabalu 5.59 minit petang, Tau 5.53 minit petang, Ladatu 5.49 minit petang, Kuching 6.27 minit malam, Miri 6.8 minit malam, Kanga 6.59 minit petang, Alor-Star 7 malam, Pulau Pinang 7.1 minit malam, Ipoh 6.59 minit petang, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban
Palawan 6.58 minit petang, Bandar Melaka 6.57 minit petang, Johor Bahru 6.52 minit petang, Kuantan 6.53 minit petang, Kuala